Yang pertama yang saya hormati dan semuliakan pengerusi kepada ceramah perdana kita pada malam ini. Yang saya hormati dan saya amat muliakan Tuan Nazir Al-Fadhil Ustaz Aznil Zulkifli, Timbalan Nazir, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh para pegawai dan jawatan kuasa masjid, dan tidak lupa yang mulia menjemput saya ke sini Dr. Ghazali, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Nashkurullah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah ala ni'amihil kasirah, di atas segala nikmat yang terlalu banyak yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Termasuklah Allah masih lagi memberi kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat sehinggalah kita bersama-sama pada malam ini berada di dalam rumah Allah sebagai tetamu-tetamu Allah. Tuan-tuan, di antara nikmat yang terlalu amat bernilai di akhir-akhir umur kita, Allah masih sudi lagi menerima kita semua sebagai tetamu-tetamu Allah. Dan Allah menerima kita sebagai tetamu Allah untuk kita beribadah kepada Allah. Dan perkara yang paling bernilai juga dalam hidup kita, Allah masih sudi mengizinkan kita untuk kita beribadah kepada Allah di rumah Allah. Dan kita harap segala ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita ini, kita membawanya sebagai suatu bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih lagi sekali pada pihak masjid khususnya yang sudi untuk menjemput saya kali pertama saya di sini, tuan-tuan. Ta'aruf ringkas lah sikit Ustaz ya, supaya tuan-tuan boleh kenal. Saya ni Nik Bakri bin Nikmat. Nik Bakri bin Nikmat. Asalnya Kota Baru, Kelantan. Tapi menetap di Shah Alam dekat 20 tahun lah lebih kurang. Di Jalan Kebun. Ujung-ujung tuan-tuan sekalian, Seksyen 30. Dulunya belajar di Mesir dalam bidang bahasa Arab. Lebih kurang 6 tahun tuan-tuan sekalian. Saya balik ke sini 2002. Kemudian saya sambung sedikit lagi pengajiannya 2005-2008 di Hadramaut Yaman, pengajian Islam. Kemudian 2015 saya sambung lagi pengajian di Universiti Sultan Syarif Kasim dalam bidang perbandingan mazhab dan undang-undang. Kemudian sambung lagi tuan-tuan sekalian. Akhir ini duduk tengah buat PhD lah doktor. Doa-doa lah. Dalam bidang hukum keluarga Islam. Itulah tuan-tuan sekalian. Baik. Dan saya ni sebagai mudir ma'had saja. Dia tak bertugas di mana-mana. Dia sebagai mudir Ma'had Dakwah dan Tarbiyah di Jalan Kebun tu. Yang ada di Jalan Kebun. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih lagi sekali pada pihak masjid dan sama-sama kita tazkirah lah tuan-tuan. Sebagaimana Fadhil Ustaz Tuan Nazir kita sebut tadi, kalau kira-kiranya ceramah korban ni kali yang keberapa dah tuan-tuan? Ya, ke-30 kan? Kan lebih lah. Tapi walau bagaimanapun, doktor kita bagi satu tajuk pada saya untuk sama-sama kita menghayati, iaitu tajuknya menjiwai ketauhidan dan menghayati pengorbanan. Tuan-tuan, alhamdulillah sekali lagi kita rasa syukur pada Allah. Di antara kata para alim ulama, syukur yang paling utama, nikmat yang paling utama, iaitu nikmatul ijad. Nikmat Allah Ta'ala, dia mencipta kita dan mengadakan kita. Kita tak akan mampu berbicara apa yang kita sedang bicara pada malam ni, kita tidak akan mampu berada di tempat yang ada sekarang ini, dan kita tidak akan mampu untuk mengenal Allah, berbicara tentang Allah dan beribadah pada Allah tanpa kita tu ada. Sebab tu kalau kita tanya satu soalan, tuan-tuan, hari ni kita ada apa hari ni? Kita ada isteri, kita ada anak, kita ada keluarga, kita ada kerja, kita ada sedikit harta yang Allah berikan kepada kita. Maka persoalan, kenapa kita ada apa yang kita ada? Jawabnya, kita tu ada. Okey tuan ya? Kenapa kita ada segala-gala yang kita ada hari ini? Sebab kita itu ada. Setelah kita ada, maka Allah memberi susulan-susulan kepada kita dengan nikmat Islamnya, nikmat beribadahnya dan sebagainya. Maka ada ni satu nikmat yang paling utama yang kita kena hayati dan kita kena kembalikan adanya kita ini kepada Allah yang mengadakan kita. Yang kedua dinamakan oleh ulama nikmatul imdad. Nikmat kita kekal ataupun nikmat Allah beri bantuan kepada kita untuk terus ada. Tuan-tuan, berapa ramai orang-orang yang sebaya dengan kita, rakan-rakan yang sebaya dengan kita, teman-teman yang sebaya dengan kita sudah lama meninggal dunia. Kenapa kita belum meninggal dunia? Kerana Allah masih bantu kita untuk terus hidup dan kekal ada di dunia. Bukan sebab kita pandai jaga kesihatan, tuan-tuan ya. Bukan sebab kita pandai jaga apa? Jaga badan ke apa? Dengan senamannya, dengan riadahnya, dengan segala-galanya, tidak. Berapa ramai orang yang sehat sudah meninggal dunia. Berapa ramai doktor-doktor pun meninggal dunia. Yang merawat orang tu sehat, doktor tu yang meninggal dunia. Betul tuan ya?
Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-galanya. Maka tuan-tuan, bicara kita pada malam ni bicara menjiwai tauhid. Iaitu kembali kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak memulakan kepada tuan-tuan begini, tuan-tuan. Bila mana diberi tajuk menjiwai, maka bicara adalah bicara rasa. Bicara hati. Bukan sekadar bicara akal. Allah Ta'ala Maha Pemurah. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Dia Maha Penyayang kepada kita. Allah membantu kita untuk memahami hakikat kehidupan dan perjalanan kehidupan ini. Allah bagi kita 3 jalan. Pertama, melalui panca indera. Sebelum saya nak bawa kepada tajuk ni, tuan-tuan sekalian, Allah Dia anugerahkan kepada kita panca indera. Dengan melihat, kita boleh tahu. Dan mungkin kita boleh faham. Dengan mendengar, kita boleh tahu dan kita boleh faham. Dengan apa? Dengan merasai, boleh tahu. Rasa dengan lidah. Tahu dan boleh faham. Tetapi berapa ramai manusia dengan melihat tapi tersalah pandang. Dengan melihat ni tersalah lihat. Mendengar tersalah dengar. Rasa tersalah rasa. Maka sebab itulah sekadar memandang dan sekadar mendengar belum cukup faham. Betul ya? Berapa banyak kita tengok, kita rasa kita dah faham. Rupanya kita tak faham. Betul? Tengok depan mata kita ada orang meninggal, tuan-tuan sekalian. Faham tak? Faham tak kenapa kena meninggal? Faham ya? Tuan-tuan, saya minta maaf, saya saja tanya je, tapi saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Biar cepat sikit pengajian kita ni. Ya. Kenapa kena meninggal? Tapi berapa ramai orang, tuan-tuan, dia lihat depan mata dia meninggal. Dia tak faham. Mana bukti dia tak faham? Sampai sekarang dia tak datang lagi masjid. Tak rasa ingin untuk duduk dalam majlis ilmu. Tak rasa ingin nak baca Quran. Kenapa? Tak faham. Kerana sekadar melihat. Maka kena memikirkan. Maka Allah bagi akal untuk faham. Lihat dan fikir. Tetapi berapa ramai manusia fikir-fikir tetapi buntu fikirannya. Betul ya? Sejenius manusia atas muka dunia ni ada waktu mereka tak mampu memahami hakikat kehidupan dia bertuhan. Berapa ramai manusia yang engkar Tuhan. Berapa ramai yang bijak-bijak tuan-tuan tak bertuhan. Bijak ya? Tapi tak bertuhan. Bijak tapi tak percaya pada Tuhan. Kenapa? Kerana akal ini sampai satu waktu dia terbatas. Maka Allah anugerahkan kepada kita hati. Okey? Hati ni untuk rasa. Maka rasa inilah hakikat faham. Maka sebab tu Allah Ta'ala letak iman kepada Allah di dalam hati. Apa makna iman? Percaya. Oleh kerana iman itu berada di hati, rasa percaya. Tuan-tuan ada rasa percaya tak pada Allah? Rasa ya? Ke belum rasa? Banyak tak rasa tuan-tuan kepercayaan tuan-tuan pada Allah? Rasa ni tuan-tuan, dia ada ukuran dia. Ada orang rasa sampai tenggelam dalam rasa keimanan kepada Allah. Ni saya nak buat, apa saya nak bawa pada tuan-tuan ialah bila mana kita, macam saya tanya tadi lah, berapa ramai orang lihat, ada orang mati depan mata dia, tapi dia tak faham. Kenapa kena mati tuan-tuan? Sebab Allah nak bawa kita ke tempat yang kekal. Tapi bila mana bicara mati, dah faham dah kenapa kena mati. Tapi kalau tanya, nak mati tak? Semua tak nak. Tapi faham tak kenapa kena mati? Ya, Allah nak bawa kita ke syurga. Siapa nak masuk syurga, kena mati. Tapi bila mana tanya, nak mati? Tak nak. Kenapa? Tak cukup merasai betapa mati itu sebuah sesuatu yang indah untuk pertemuan kita dengan Tuhan yang mencipta kita. Betul ya? Maka menjiwai tauhid ini ialah merasai. Maka tuan-tuan, harap-harap saya dapat menyampaikan tuan-tuan dengan rasa hati saya kepada tuan-tuan. Dan tuan-tuan menerima dengan rasa. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan ialah menghayati ketauhidan. Bila mana bicara tentang Allah, tauhid itu satu ilmu yang bicara tentang Allah, tentang Tuhan. Siapa Allah? Tuhan. Dan tiada Tuhan melainkan Allah. Yang selain itu bukan Tuhan. Dan tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Maka bicara tentang Allah, dia ada 3 perkara, tuan-tuan. Pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Yang ketiga, mensucikan Allah. Maka kehidupan ini, bagaimana kita nak menjauhi tauhid kepada Allah? Mesti mengenal Allah. Tak akan mungkin saya dengan tuan-tuan menjiwai tauhid kepada Allah tanpa mengenal dia, iaitu Allah. Yang kedua, setelah kita kenal itulah akan rasa jiwa dalam hati kita menjiwai tauhid. Sebagaimana saya sebut tadi, apa makna iman? Iman itu rasa. Apa makna iman itu percaya? Apa makna percaya pada iman? Rasai kewujudan Tuhan. Apa makna tauhid? Sama juga tuan-tuan. Tauhid itu di hati. Rasa hanya Allah. Dalam hati tuan-tuan, tuan-tuan kena rasa hanya Allah. Hanya dia yang wujud, yang sebenar-benar wujud. Hanya dia yang berkuasa, yang sebenar-benar berkuasa. Hanya dia yang sempurna. Hanya dia yang kaya. Hanya dia yang kuat. Hanya dia. Segala-gala adalah dia. Habis kalau semuanya dia, bagaimana dengan saya dengan tuan-tuan? Tidak ada apa-apa. Saya bawa satu contoh pada tuan-tuan bagaimana kita mengenal Tuhan untuk kita mentauhidkan Tuhan. Kita mengenal Tuhan itu ada Tuhan yang maha wujud. Allah, Tuhan yang maha wujud.
Bagaimana wujud Allah? Tuan-tuan sekalian, wujud Allah adalah wujud yang kidam atau qadim. Wujud yang tidak ada permulaan. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang baqa, wujud yang tidak ada kesudahan. Bagaimana wujud saya dengan tuan-tuan? Wujud yang bukan kidam, mesti wujud yang ada permulaan. Atau kalau kita bicara sekalian tuan-tuan, laju sangat ke tuan-tuan sekalian? Okeylah ya. Saya risau sebab saya biasanya saya mengajar laju tuan-tuan, sebab dunia dah dekat nak kiamat. Jangan. Ni kita ni tuan-tuan, terhege-hege saya dengan tuan-tuan. Datang masjid terhege-hege, nak bangun malam terhege-hege. Dunia nak kiamat lah tuan-tuan. Kiamat, tuan-tuan tahu ya dunia nak kiamat ya? Ke malam ni baru tahu. Kiamat ada dua. Satu kiamat besar, satu kiamat kecil. Yang terlalu dekat dengan saya dengan tuan-tuan kiamat kecil. Apa makna kiamat kecil? Meninggal. Kalau saya tanya tuan-tuan, bila tuan-tuan nak meninggal? Tahu tak? Tak tahu. Tahu tak Ustaz ya? Tahu tak tuan-tuan, bila tuan-tuan nak meninggal? Tak tahu? Tak tahu ke buat-buat tak tahu? Puan-puan tahu? Siapa tahu ramai-ramai ni puan-puan? Siapa tahu dia nak meninggal bila? Tak tahu juga? Ni tuan-tuan bukan tak tahu ya, buat-buat tak tahu. Habis nak jawab macam mana? Bila-bila? Betul ya? Ulang soalan saya, bila kita nak meninggal? Saya jawab bila kita ya. Bila bukan bila tuan-tuan. Bila kita. Termasuk saya. Bila nak meninggal? Bila-bila. Bila mana meninggalnya saya dengan tuan-tuan, kiamat kita tuan-tuan. Tak perlu tunggu lagi kiamat. Macam mana tuan-tuan? Maka sebab tu kita kena laju sikit ya. Supaya ceramah habis cepat. Baik, saya nak sebut sikit wujud. Bagaimana wujud Allah? Wujud Allah wujud yang kidam. Bagaimana wujud kita? Wujud kita adalah wujud yang ada permulaan. Yang wujud bukan wujud yang sebenar. Yang wujudnya diri kita bukan kita sendiri yang mewujudkan kita. Allah yang mengadakan kita. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di saat kita menjiwai tauhid, hanya Allah yang benar-benar wujud. Kerana wujud Allah wujud yang tidak ada permulaan, wujud yang tidak ada permulaan tidak akan ada kesudahan. Tetapi saya dengan tuan-tuan bukan wujud, tetapi diwujudkan oleh Allah. Bila mana diwujudkan oleh Allah, maka ada permulaan. Maka wujud yang ada permulaan sedang menunggu sebuah pengakhiran. Maka saya dengan tuan-tuan tunggu apa? Tunggu berakhirnya hidup saya dengan tuan-tuan. Kerana kita ni dimulai wujud kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau saya dengan tuan-tuan bila-bila masa saja akan berakhirnya hidup saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan nak rasa apa? Nak rasa hebat lagi? Nak rasa malas lagi? Tak nak korban sedikit masa untuk datang rumah Allah duduk sekejap? Tak nak korban kemahuan kita dengan kehendak Allah? Bila-bila masa saya dengan tuan-tuan berakhir? Dan bagaimana wujud Allah? Saya sebut rekah-rekah ni tuan-tuan sekalian sebab kita bicara menjiwai tauhid. Setelah kita rasa, menjiwai, faham sungguh-sungguh harap-harap Allah Ta'ala anugerahkan ke dalam hati saya, ke dalam hati tuan-tuan rasa. Kerana rasa, saya ulang lagi sekali, rasa ni tuan-tuan, hakikat faham. Orang yang tak pernah rasa susah, kita bercakap pasal susah, dia mungkin faham, tapi dia tak cukup faham. Orang yang tak pernah rasa sakit dalam hidup dia, dengan pukulan-pukulan, musibah dan sebagainya, ujian-ujian dan sebagainya. Kita bicara tentang susah, dia boleh faham. Tapi dia tak cukup faham, kerana dia tak pernah susah. Okey tuan dia. Maka salah satu daripada perkara yang paling yang Allah nak pada kita supaya kita merasai rasa wujud Allah. Tuan-tuan rasa tak wujud Allah? Tahu tak Allah tu wujud? Tahu. Ada rasa tak? Bagaimana wujud Allah? Dia sentiasa dengan saya, dengan tuan-tuan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama dengan kamu walau di mana kamu berada. Dan sehingga Allah mengatakan apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan manusia nak dibandingkan dengan urat leher manusia. Fa aynama tuwallu fasam wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situlah Allah. Menghadap ada dua tuan-tuan. Satu menghadap pada jasad dan zahirnya, wajah kita. Satu lagi menghadap pada hati kita. Contoh kita solat tadi, tuan-tuan baca apa? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada siapa? Bukan kepada kiblat. Tuan-tuan perasan ayat yang doa iftitah. Inni aku, sesungguhnya aku, wajjahtu, aku telah menghadapkan wajahku kepada siapa? Kepada fatiris samawati wal ard, kepada Tuhan yang mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Wajah apa sebenarnya tuan-tuan? Wajah hati, kata ulama. Kerana wajah zahir ni menghadap kiblat. Wajah zahir, apa makna kiblat? Kiblat adalah arah menghadap kita
zahir kita. Tapi hati kita menghadap Allah. Maka Allah mengatakan fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap Allah. Menghadap apa? Hati saya dengan tuan-tuan. Maka merasai bahawa wujud Allah adalah wujud yang sebenar dan wujud Allah adalah wujud yang tidak diwujudkan oleh sesuatu yang lain, tapi wujud saya dengan tuan-tuan adalah wujud kerana diwujudkan oleh Allah. Maka salah satu perkara yang tuan-tuan kena rasai wujud Allah. Di mana? Di dalam hati. Rasa, tuan-tuan ya. Saya bicara pasal rasa. Di mana tuan-tuan nak rasa wujud Allah? Dalam hati tuan-tuan. Sebab tu Allah dengan kita ni jauh ke dekat? Dekat. Siapa bagi tahu dekat? Allah bagi tahu dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad oleh hamba-hambaku, fa inni qarib, bagi tahu hamba-ku adalah dekat. Dekat di mana tuan-tuan? Dekat di hati. Maka dalam hati tuan-tuan ada siapa sekarang ni? Ada Allah? Isteri ada? Dalam hati. Isteri ada tak? Ada. Anak-anak ada dalam hati? Ada. Harta ada dalam hati? Ada. Jawatan ada dalam hati? Ada. Maka kalau tuan-tuan, semua benda tuan-tuan letak dalam hati, inilah yang menyebabkan tuan-tuan tak mampu untuk hidup berkorban. Nak korban sikit, nak tinggal isteri sekejap kat rumah, nak datang masjid, tak mau ya? Nak tinggal perniagaan, nak korbankan sekejap datang masjid, tak mau. Kenapa? Semua ada dalam hati. Tapi masa masjid buat qiyamul lail, ustaz baca munajat, dia pun baca menangis-nangis. Tapi dia tak faham. Ada bacaan tu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tak itulah tuan-tuan ya, masa tak ada ni. Hasbi, cukuplah bagiku, Rabbi, Tuhanku. Jalallah, keagungan Allah. Cukuplah bagiku, dari segi keagungan Allah. Ini terjemah ringkas, tuan-tuan. Ma fi, yang ni kita nak. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hatiku kecuali Allah. Tapi kalau tanya, isteri ada dalam hati. Saya selalu, ini kali pertama, tuan-tuan, ya, mungkin saya cakap cepat-cepat lah, banyak poin mungkin pada masjid. Saya nak sebut begini, tuan-tuan. Ni bulan pengorbanan. Ustaz sebut tadi bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni siang dan malamnya barakah. Siang dan malamnya mulia. Kalau 10 akhir Ramadan, dia malam. 10 akhir Ramadan ni kita mencari malam. Siangnya okey lah tuan-tuan kita puasa. Malamnya kita mencari satu malam. Tapi Zulhijjah 10 ni tuan-tuan, siang dan malamnya adalah keagungan, kebesaran, kemuliaan untuk kita, umat kepada baginda Nabi SAW. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, bahawa sebenarnya inilah tuan-tuan kena korban untuk malam ni. Tuan-tuan balik rumah nanti, ini suami-suami yang ada ni balik rumah nanti, jumpa isteri, panggil dia dengan baik. Malam ni abang nak buat satu keputusan. Ya, satu pengorbanan. Apa pengorbanan abang malam ni? Abang nak buang you daripada hati abang. You ready tak? Okay, tapi cakaplah biar itu sikit. Ya, malam ni abang nak buat satu pengorbanan. Ya. Tolong dengar baik-baik dan tolong redha. Boleh redha tak? Dia dengar macam ni, tuan-tuan lain. Macam ni bab apa pula ni, dia kata ni. Malam ni abang nak cakap kat you, abang nak buang you daripada hati abang. Confirm soalan yang dia akan tanya, abang ada orang lain ke dalam hati? Ini biasa, tuan-tuan. Orang perempuan biasa dia. Kalau dah nak buang dia daripada hati, bukan dulu abang kata nak simpan saya dalam hati selama-lamanya. Masa bercinta dulu, ingat lagi tak tuan-tuan? Tuan-tuan pernah bercinta ya? Ke tak pernah? Rugi tuan-tuan kalau tak pernah bercinta. Dan sampai sekarang bercinta lagi ya? Dah mula pudar cinta? Masih lagi Alhamdulillah. Masih lagi terus. Jadi nak bagi tahunya, dulu kita pernah berjanji masa bercinta kerana kita tak faham. Hidup ni hanya untuk Allah. Hidup dan mati kita untuk Allah. Bukan untuk selain Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak payah terjemah lah ya. Kena terjemah juga. Tak payah dah. Dah faham sangat dah. Perkataan yang diguna inna ada taukid. Ada belajar bahasa Arab tak sikit-sikit tuan-tuan? Ada. Oh, ustaz memanglah tak tahu bahasanya. Doktor, yang tuan-tuan ada belajar sikit-sikit bahasa Arab ya? Kalau banyak lagi baik. Sikit-sikit okey dah tuan-tuan. Kurangnya tuan-tuan sedang buat persiapan untuk masuk syurga Allah. Ahli syurga, dia cakap Arab. Dia tak ada cakap-cakap lain dah tuan-tuan. Tuan-tuan mahir ke cakap bahasa Inggeris, Banjar ke, Minang ke, Melayu ke, masuk syurga, tak pandai bahasa Arab, termenung tuan-tuan. Tak ada lah. Saya nak bagi tahu, inna ni ialah
Ada tu taukid, sungguh-sungguh. Allah nak bagi tahu pada kita sungguh-sungguh. Solat aku ya Allah. Wa nusuki ibadahku. Wa mahyaya, hidupku, seluruhnya. Hidup kita tuan-tuan. Wa mamati, satu hari nanti kita akan mati. Lillah, semuanya untuk Allah. Li ni terjemah bagi Allah, kerana Allah, untuk Allah, Rabbil Alamin. Tapi bila mana kita hidup dalam selepas daripada solat, rupa-rupanya kadang-kadang kita tahu, saya dengan tuan-tuan berpura-pura. Dalam solat cakap untuk Allah, di luar solat cakap untuk suami, untuk isteri, untuk dunia, untuk pangkat dan segala-galanya. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, salah satu benda yang sukar untuk kita dulunya, kita tak faham. Masa bercinta bukan malah lagi, kerana cinta kita sanggup segala-galanya. Akhir sekali kita bagi hati. Okey, demi cinta I kat you, I bagi hati I kat you. Kalau kita dah bagi hati kita kat orang, habis kita ada apa sekarang ni? Masih ada hati ke tuan-tuan? Dah bagi kat orang. Itu satu bab. Satu bab yang lain ialah, okey, I letak you dalam hati I selama-lamanya. Tuan-tuan, dalam hati ni hanya Allah tau. Dalam hati ni hanya Allah. Jangan letak selain Allah. Nanti orang tanya pula, puan-puan pun kena cakap kat suami. Balik nanti cakap kat suami. Ya maaf bang, malam ni saya terpaksa cakap satu benda yang saya sendiri pun tak sanggup nak cakap. Ya saya nak buang abang daripada hati saya. Habis hati you ada apa? Hanya ada Allah sahaja. Hidup hanya untuk Allah. Jangan hidup untuk suami. Tuan-tuan, berapa ramai orang derita di tangan suami? Berapa ramai orang derita di tangan isteri? Betul ya? Sebab ada orang bila mana dia datang jumpa saya, tuan-tuan sekalian, dia kata, Ustaz, tolong doakan saya, Ustaz, saya nak kahwin ni. Nak doa apa? Supaya saya bahagia. Saya kata, jangan salah faham. Kahwin bukan untuk bahagia. Dia pun pelik lah kan? Dulu kahwin nak bahagia lah ya? Tuan-tuan, kahwin bukan untuk bahagia. Betul ya? Ke malam ni baru nak belajar kahwin ni. Berapa ramai orang sebelum kahwin bahagia, happy. Lepas kahwin derita sampai hari ini. Maka kahwin jangan main-main tuan-tuan. Mungkin boleh bahagia, mungkin tidak bahagia. Habis kahwin untuk apa? Untuk tenang. Kahwin untuk tenang. Sebab tu Allah mengatakan dalam surah Rum ayat 21 ni. Kenapa saya cerita pasal kahwin? Sebab pengorbanan yang sebenarnya bukan lembu. Lembu tu okey lah tuan-tuan sekalian. Pengorbanan sebenarnya ialah kisah Nabi Ibrahim yang Allah paparkan dalam Quran. Kisah keluarga. Kisah perkahwinan. Minta maaf tuan-tuan sekalian, nanti ustaz ni cerita nak mula dah tu. Nak mula cerita. Tak, bukan. Ya. Dalam surah Rum ayat 21 ya. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda keagungan, kebesaran, kehebatan Tuhan. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah cipta daripada kamu pasangan-pasangan. Satunya mereka-reka tuan-tuan. Ada pasangan. Untuk apa pasangan itu? Litaskunu ilaiha. Untuk kamu hidup dengan dia dan tenang dengan dia. Kita kahwin untuk tenang tau. Cuma persoalannya macam mana nak tenang? Maka Allah mengatakan, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya ingat Allah, hati boleh tenang. Ingat Allah, suami ingat Allah, isteri ingat Allah, maka suami tenang, isteri tenang, itulah akan munculnya apa? Belum bahagia. Dia muncul mawaddah, cinta. Lepas ada cinta, dia ada rahmat, ada kasih dan sayang. Bila mana berhimpun ketenangan, kita kepada isteri, isteri kepada kita, ada cinta, ada ketenangan, ada cinta, ada kasih sayang, ketika itu dah bahagia. Tetapi persoalan sekarang, macam mana nak tenang? Hati dengan Allah. Hati hanya ingat Allah. Ala, ketahuilah hanya ingat Allah. Bizikrillah tatma'innul qulub. Maka macam mana hati nak ingat Allah? Hati ni hanya beri kepada Allah. Hati ni hidup hanya untuk Allah. Cintanya, rindunya, kasihnya, ikhlasnya, kejujurannya, kekhusyukannya, kesabarannya, semuanya untuk Allah. Dan di saat ketika itu, tuan-tuan, di saat hati saya dengan tuan-tuan kepada Allah, hati kita tenang. Di saat hati tenang, ketika itu kita boleh menenangkan orang lain. Suami tenang, dia boleh tenangkan isteri. Isteri tenang, dia boleh tenangkan suami. Isteri dan suami tenang, anak-anak akan tenang. Bila mana anak dan suami, isteri dan tenang, itulah bahagia. Itulah tauhid. Apa makna tauhid? Hati hanya untuk Allah. Tapi dari sudut rasa, tuan-tuan, rasa ya, bukan bicara faham. Faham saya yakin tuan-tuan dah faham sangat dah. Hidup ni kalau tak bertauhid kepada Allah, syirik. Kalau syirik pada Allah, memang tuan-tuan bahaya saya dengan tuan-tuan dunia dan akhirat kita. Tapi persoalan sekarang hati. Hati tu rasa. Rasa apa? Hati saya hanya Allah sahaja. Cuma ada rasa tak? Ada? Banyak tak rasa? Sampai tahap mana? Tuan-tuan pernah tenggelam dalam rasa? Saya tanya tuan-tuan mudah baca, nanti payah.
Tuan-tuan pernah bercinta? Betul. Tuan-tuan pernah rindu? Kerana cinta pasti rindu. Betul ya? Tak mungkin cinta tanpa rindu. Betul ya? Betul. Okey, pernah rindu? Pernah. Tuan-tuan pernah tenggelam dalam rindu? Pernah tenggelam dalam rindu? Pernah? Sehingga kelemasan dalam sebuah kerinduan. Pernah? Tak pernah ya? Tenggelam dalam kerinduan, dalam lautan kerinduan. Tak pernah? Rupanya tuan-tuan tak cukup cinta dan tak cukup rindu. Kenapa? Kerana kita tidak akan mampu mencintai sesiapa pun tanpa Allah mencintai kita dan Allah beri cinta kepada kita. Maka patutlah tauhid ini hanya untuk Allah. Apa untuk Allah? Hanya untuk cinta Allah. Hanya untuk rindu Allah. Hanya untuk mengabdikan diri pada Allah. Di saat kita mencintai Allah, Allah letak dalam hati kita rasa cinta. Ketika itulah kita mencintai isteri kita kerana Allah. Isteri mencintai kita kerana Allah. Dan di saat kita mencintai kerana Allah, kita sanggup kehilangan kerana Allah. Boleh tuan-tuan sekalian? Itulah menjiwai tauhid. Ni rengkah, paling rengkah ni tuan-tuan. Dia tak boleh mengaji tauhid dalam 1 jam. Saya tuan-tuan masa di Mesir dulu, cerita sikit. Saya di Mesir dulu, saya jumpa seorang murabbi mursyid. Allah berikan pada saya seorang mursyid. Sampai sekarang saya berada di bawah bimbingan beliau, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani Hafizahullah Ta'ala. Daripada tahun 97 saya berada di bawah bimbingan beliau. Sampai sekarang ni, masih lagi, ya, beliau pun ada datang di madrasah saya setahun, 2, 3, 4 kali dia datang. Sekarang ni pun masih kita berada di bawah bimbingan seorang mursyid. Dalam membawa hati dan jiwa kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah yang berlaku kepada kehidupan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana jiwanya seluruhnya untuk Allah, isterinya jiwanya untuk Allah, anak-anaknya jiwanya untuk Allah. Maka sebab itulah kita bawa pada malam ni tuan-tuan, setelah menjiwai tauhid. Cuma saya nak tambah sedikit satu lagi tuan-tuan. Kita dengan Allah ni, kalau benar-benar sudah mentauhidkan Allah, maka kita hidup hanya dengan kehendak Allah. Jangan hidup dengan selain daripada kehendak Allah. Yang akan menenangkan saya dengan tuan-tuan, yang akan membahagiakan kita semua, bila di saat kita hidup dengan kehendak Allah. Tuan-tuan hadir atas muka dunia ni dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Suatu hari nanti tuan-tuan akan keluar daripada dunia dengan nama kematian. Dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Maka di antara datang ke dunia kehendak Allah, keluar daripada dunia kehendak Allah, maka antara tengah-tengah ni semuanya adalah kehendak Allah. Tidak akan berkelip satu kelipan mata, tidak akan hembus satu hembusan nafas, tidak akan berdenyut satu denyutan jantung, tidak akan melangkah satu langkah perjalanan hidup saya dengan tuan-tuan, keseluruhnya dengan kehendak Allah. Maka apa yang sedang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, mereka menzahirkan satu jiwa mentauhidkan Allah, hidup ini hanya dengan kehendak Allah. Kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan sudah sampai kepada satu tahap benar-benar mentauhidkan Allah, tuan-tuan hidup hanya dengan kehendak Allah. Tuan-tuan akan bahagia dan selamat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Saya nak cerita sedikit lah. Kita kata nanti pukul berapa dah kita ni ya? Dia mengaji ni tuan-tuan, dia tak boleh lama sebenarnya. Betul ya? Betul tak? Dia mengaji tak boleh lama. Kalau tuan-tuan mengaji lama, dia jadi alim. Tak adalah tu saya selingan sikit. Dia sebenarnya yang kena lama, ngaji tak perlu banyak tuan-tuan. Yang kena banyak beramal. Waktu orang zaman dulu, dia dapat satu ilmu, dia pulun habis-habisan. Kita hari ni, subhanallah, tuan-tuan tengok TikTok ni, macam-macam ilmu ada. Ya, Syekh ni ijazah yang ni. Habib ni ijazah ni. Tuan guru ni, tuan-tuan bapa ni, semua sekarang ni, semua tengok tuan-tuan. Macam-macam amalan yang kadang-kadang kita terfikir balik. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Para masyayikh, para habaib, tuan-tuan guru ni, tuan-tuan bapa-bapa yang di Fatani ni, apa sekarang yang sedang mereka, yang Allah berikan faham kepada mereka sehingga mereka meluahkan seluruh ilmu kepada orang awam. Orang awam, tuan-tuan. Dulu tuan-tuan ingat lagi, nak dapat satu ilmu, oh subhanallah. Ya, ada seorang guru saya, dia kata nak dapat satu amalan, Hizib Bahar. Hizbul Bahar, Imam Ash-Shazuli. Imam Habib Hasan Ash-Shazuli. Dia kata dia daripada Kota Baru tu, dia naik basikal sampai ke Besut. Zaman dulu tuan-tuan. Naik pagi sampai petang. Petang tu nak dekat asar sampai. Tok guru dia kata, okey, macam dulu biasa. Ambil air dulu, masukkan dalam tempayan. Dia ada binatang apa-apa ternak, tolong bawa masuk kandang dulu. Kemudian tuan-tuan lepas isyak, lepas maghrib, apa semua sekali lepas isyak, tuan guru dia kata datang balik lain kali lah. Ya, tak ready hari ni. Tu dia cerita. Balik pula tuan-tuan sekalian. Sampai pagi. Bila datang balik? Bulan depan.
nak dapat satu ilmu. Tapi sekarang ni kalau tuan-tuan buka TikTok, satu dunia ulama tuan-tuan dia ijazah. Apa sebenarnya sedang berlaku? Wallahualam, mungkin dunia dah terlalu dekat dengan kiamat. Kita tak tahu tuan-tuan, kita orang awam. Kita ni orang awam. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, di saat saya dengan tuan-tuan diberi anugerah oleh Allah hidup sampai malam ini, berada dalam 10 Zulhijjah ni tuan-tuan sekalian, ataupun satu di antara 10 Zulhijjah ni, satu benda yang kita minta dengan Allah, ya Allah, Kau tolong hidupkan aku dengan seluruhnya untuk-Mu, ya Allah. Di akhir-akhir kehidupan aku, ya Allah. Dan bila mana kita hidup untuk Allah, tuan-tuan sekalian, kita kena mula untuk bersedia untuk berkorban. Contoh saya bawa pada tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah. Apa berlaku pada Nabi Ibrahim? Syekh saya dia mengatakan bahawa di saat Nabi Ibrahim diseru oleh Allah, "Idh qala lahu rabbuhu aslim." Idh ni satu kata kerja, bukan, minta maaf, satu kerja silap saya. Satu zaraf. Satu kata yang sebut zaraf. Zaraf ni kalau kita terjemah bahasa Melayu kita ruang. Ruang ini ada dua. Satu ruang tepat, satu ruang masuk. Ini ruang masuk yang telah lepas. Antara perkara yang saya dengan tuan-tuan kena ingat di saat nak sambut korban ni, kena ingat. Suatu ketika dahulu berlaku. Apa yang berlaku ni? Qala lahu rabbuh. Tuhannya telah berkata kepadanya. Nya di sini kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang Allah kata pada Nabi Ibrahim? Aslim. Berserah, pasrah kamu seluruhnya. Maka Nabi Ibrahim menjawab permintaan Allah, aslamtu li rabbil alamin. Maka aku telah serahkan seluruh diriku kepada Tuhan sekalian alam. Apa makna serah kepada Allah? Serah kepada seluruh kehendak Allah. Tuan-tuan tak akan mampu berkorban kalau selagi mana tuan-tuan ada kehendak berbelah bagi dengan kehendak Allah. Memang kita kehendak tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala ni dia maha bijak, maha penyayang. Kita ni nak apa? Allah bagi. Kita nak jadi lawyer, Allah boleh, Allah bagi. Ada orang nak jadi lawyer, Allah bagi dia jadi lawyer. Nak jadi pensyarah, Allah bagi jadi pensyarah. Nak jadi doktor, Allah bagi jadi doktor. Nak jadi peniaga nak jadi. Tuan-tuan nak jadi apa? Ada orang, saya tak nak jadi apa-apa, tuan. Jadi orang jadilah. Jadilah orang, tuan-tuan sekalian. Kenapa Allah bagi apa yang kita nak? Sebab Allah nak satu daripada kita. Apa yang Allah nak? Jadi hamba kepada Allah. Lepas tu kalau tuan-tuan faham dalam kehidupan ini, tanda saya tuan-tuan sudah faham, seluruh manusia yang lahir atas muka dunia ni, tak ada seorang pun untuk Allah lantik jadi tuan. Semua jadi hamba. Tuan-tuan perasan ni? Siapa manusia paling mulia? Nabi Muhammad. Ketua Nabi, ketua Rasul, kekasih Allah. Dalam keadaan Nabi menjadi kekasih Allah. Sebab tu kadang-kadang kalau ada masa saya tanya, tuan-tuan ada kekasih tak? Ada kekasih? Ini lambat sikit nak jawab ni. Ada ya? Ketakut nak jawab? Ni orang kita ni salah faham tentang kekasih. Dia ingat dia yang dia letak kat belakang pergi ulu yam tu kekasih. Itu bukan kekasih, itu makwa nama dia. Kekasih ni orang yang kita kasih. Siapa orang kita kasih? Mak kita, ayah kita kekasih kita. Guru kita kekasih kita. Allah itu kekasih kita. Nabi Muhammad itu kekasih kita. Jangan salah faham tentang makna kekasih tuan-tuan sekalian ni. Lain macam je kalau tanya ada kekasih. Tuan-tuan ada kekasih lain? Tak ada. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan pernah gelarkan kekasih tuan-tuan dengan hamba? Pernah? Takkan ada dalam kamus percintaan manusia kasih pada seorang yang lain, dia gelarkan hamba. Ayah dia baru balik kerja, baru balik hamba. Dia masuk ke dapur tengok mak dia duduk memasak. Macam mana hamba? Lambat lagi ke? Lapar ni. Tuan-tuan pernah gelar? Tuan-tuan balik pas ni, yang kalau tak ada isteri, tak datang sekali, tuan-tuan balik. Tuan-tuan cakap kat isteri. Minta tes cawan hamba. Saya rasa menangis isteri tu. Sampai hati abang panggil saya hamba. Saya bukan hamba abang, saya isteri. Tapi isteri pun jawab, baik hamba. Nak teh ke kopi hamba? Kalau isteri cakap kat kita. Tapi orang Malaysia ni bagus tuan-tuan. Dia panggil apa? Tuan hamba. Tuan ke hamba? Apa khabar tuan hamba? Khabar baik tuan hamba. Tuan ke hamba? Bagus orang Malaysia ni tuan-tuan, dia beradab. Dia memanggil, dia menggelarkan orang tuan, tapi dia mengingatkan tuan tapi hamba. Saya tak beradab kalau saya datang malam ni. Kita semua ni kan hamba, betul ya? Tapi saya tak ada adab kalau saya datang, apa khabar hamba-hamba semua? Wahai, ustaz ni kurang ajar sikit. Tak, tapi tuan hamba, tapi nak bagi tahunya hamba. Baik, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, Allah bagi mesej kepada saya dengan tuan-tuan. Sekasih Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad adalah Allah. Tapi Allah gelarkan Nabi Muhammad itu hamba. Apa maksud? Allah nak mesej kepada saya dengan tuan-tuan. Semulia mana kamu, setinggi mana kedudukan kamu, sebanyak mana harta kamu, kamu tidak lebih daripada seorang hamba. Maka macam mana ciri hamba? Aslamtu li rabbil alamin.
Hamba ni kena serah seluruhnya hidup dan mati ini, dunia dan akhirat ini, senang dan susah ini, kepada Allah. Maka berlaku kepada Nabi Ibrahim, kata guru saya, di saat dia mengatakan, aslam tu li rabbil alamin, aku serah. Maka tuan-tuan, ujian pertama pada Nabi Ibrahim ialah dia tak dapat zuriat. Katanya dah dekat nombor 80, tak ada zuriat. Tuan-tuan, kita sebagai seorang lelaki, orang lelaki ni tuan-tuan, ni puan-puan tolong faham ya, harap-harap puan-puan boleh faham dah, tapi saya yakin puan-puan dah faham. Ni yang dalam apa ni? Live kan ni. Orang lelaki ni, antara yang paling penting dalam hidup dia nak zuriat. Kalau kahwin dalam tempoh masa yang tertentu tak dapat zuriat, tolong izinkan suami tu kahwin lain, janji dapat zuriat. Nanti kita ulang lepas azan nanti. Betul. Kita kena ulang lepas azan. Dia bab ni dia tak boleh ulang banyak kali. Wallahu alam, kita azan saya. Dia muazzin ni tuan-tuan sekalian ya. Azan Isyak. Azan Isyak ni lagunya kena sedih macam tadi dah. Kenapa? Kerana memberi mesej kepada saya dengan tuan-tuan bahawa mungkin malam ni Isyak yang terakhir saya dengan tuan-tuan kalau kita tidur malam ni. Siapa jamin ramai-ramai ni dia tidur malam ni dia boleh bangun seperti mana malam-malam sebelum ni. Mungkin tidur saya dengan tuan-tuan tidur malam ni, Isyak malam ni, dan tidur kita malam ni tidur yang terakhir. Yang tu ya, kadang-kadang kita kena ingat bahawa kita dah semakin hari semakin dekat dengan Allah. Lepas waktu-waktu saat-saat begini tuan-tuan menuntut kepada saya dengan tuan-tuan korbankan sedikit masa untuk kerap bertemu Allah di rumah Allah. Kadang-kadang kita banyak kerja tuan-tuan. Tapi saya nak sebut yang tadi lah. Bila mana Nabi Ibrahim itu menyebut aslam tu, dia dalam pengajian ilmu tauhid ni tuan-tuan, dia ada beberapa perkataan. Pertama, tawakal. Orang yang sudah mentauhidkan Allah, hidupnya penuh tawakal. Apa makna tawakal? Selalu dalam bahasa Melayu kita terjemah berserah. Tawakal ni bukan berserah dengan makna yang lebih tepat. Tawakal ni pada wakil. Tawakal ni kalau kita wakilkan kepada dia. Segala urusannya kita gantung pada dia. Sebab tu ada setengah guru saya dia kata tawakal ni ialah menggantungkan seluruh urusan hidup ni pada Allah. Serah yang mana? Serah ni ialah kalau ayat Quran tawakal, wa tawakkal kepada Allah, ataupun fatawakkalu. Hendaklah kamu semua berserah pada Allah. Gantung seluruh hidup ni dengan Allah. Itu tawakal. Serahnya tafwid. Ada satu ayat Quran, wa ufawwidu amri ilallah, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ya, kalau kami dulu di masa di Hadramaut Yaman dulu, ba'dal isyak, lepas isyak dekat-dekat nak tidur baca 28 kali. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serah sepenuhnya urusan hidupku kepada Allah. Ada satu lagi perkataan bila mana hidup bertauhid ni dia panggil taslim. Taslim ni pasrah segala-galanya, dunia dan akhirat, hidup dan mati. Segala-galanya serah, pasrah kepada Allah. Itu taslim. Aslam tu di Rabbil Alamin. Maka pertama Allah uji kita tuan-tuan. Di saat kita nak berserah diri kepada Allah untuk menzahirkan betapa kita ni mentauhidkan Allah. Apa makna tauhid? Saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Tauhid ni hanya Allah. Hidup dan mati saya dengan tuan-tuan hanya untuk Allah. Senang dan sehat kita hanya kepada Allah. Segala-galanya adalah Allah. Maka Allah uji dia dengan zuriat. Tuan-tuan, bila mana diuji dengan zuriat, umur 80 lebih ni, belum ada zuriat. Tuan-tuan boleh bayang. Dan orang lelaki ni, salah satu sifat dia terlalu pentingkan zuriat. Sebab itulah salah satu penghinaan musyrik kepada Nabi Muhammad, kafir musyrik kepada baginda Nabi Muhammad. Dia kata Nabi itu abtar. Maksudnya, apa makna abtar? Putus zuriat. Nabi ini seorang yang telah terputus zuriat. Kenapa? Kerana tak ada anak lelaki. Yang adanya anak perempuan. Tapi sampai hari ini Allah kekalkan zuriat baginda Nabi SAW. Tak apa. Maka tuan-tuan sekalian, di saat itu Allah bagi kekuatan kepada Siti Sarah. Dan orang perempuan ni tuan-tuan pernah baca kamus perempuan? Pernah baca? Tak pernah ya? Orang perempuan ni dalam kamus perempuan, kata guru saya, dia tak akan sekali-kali merelakan dan meredai suaminya kahwin dengan orang lain. Tak akan. Tak akan. Ya, tambah-tambah ustazah, tak akan. Tak ada tuan-tuan sekalian. Tak ada, saya saja gitu. Kawan saya cerita, dia kata jangan kahwin dengan ustazah. Susah kata dia. Tak adalah ustazah dia, jangan terasa pula. Ni selingan biasa je, jangan ambil hati. Hidupnya jangan cepat terasa. Kata dia. Jadi Siti Sarah ni mengorbankan
jiwa keperempuanannya, jiwa kewanitaannya, dia bagi kahwin. Apa tu tuan-tuan? Kerana Allah. Hidup ni sebenarnya bukan sekadar untuk suami, tapi untuk Allah. Kalau hidup untuk suami, memang susah, tuan-tuan. Hidup sekadar untuk isteri, memang buat payah. Tapi hidup untuk Allah, demi Allah, kerana-karenanya sekadar untuk Allah, maka dia bagi isteri suami dia pada Siti Hajar. Dan Siti Hajar ni, tuan-tuan, seorang insan yang beradab. Dia tak nak sakitkan hati Siti Sarah. Maka di saat dia mengandung, dia ikat. Dia ikat perut dia, kata tuan-tuan boleh baca dalam kitab-kitab sejarah, dia ikat perut. Kenapa dia ikat perut dia? Sebab di mana-mana dah mula mengandung, dia takut madu dia tu terasa. Dah kahwin lama, Siti Sarah tak dapat anak, tiba-tiba dia baru kahwin dah mengandung. Dia ikat. Dan perut ni berapa lama sangat nak ikat. Ini pengorbanan seorang wanita. Saya tak tahu, sebab kita tak pernah mengandung, doktor. Ya, orang perempuan tahulah. Boleh ke mengandung, tak nak bagi nampak, ikat. Macam mana rasa dia? Wallahualam, tuan-tuan. Ya. Dia ikat. Tapi sampai satu masa perut tu besar, yang menyebabkan Siti Sarah terasa juga. Tuan-tuan, ialah manusia, ada rasa. Sama-sama isteri yang lama berkahwin, tiba-tiba tak dapat anak. Bila mana kahwin dengan madu dia dapat anak, dah mengandung. Ini terasa. Maka Allah perintahkan supaya bawa Siti Hajar ni pergi ke letak di mana? Ni kalau dalam surah, tuan-tuan, surah Ibrahim ayat 37, tuan-tuan boleh baca lah. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni, sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, askantu min dzurriyyati, aku letakkan zuriat aku biwadin ghairi zar'in, dengan satu lembah yang tak ada apa-apa tanaman. Tuan-tuan, hari ni, kalau tuan-tuan nak cakap apa hari ni? Seorang lelaki kahwin muda, dapat anak kecil, pergi buang dalam hutan. Ni suami apa ni? Memang kena bantai kat netizen lah, Ustaz. Cari pasal lah lelaki ni. Betul ya? Tapi apa yang Allah nak bagi tahu? Ni Quran cerita ni. Tuan-tuan dah tahu dah cerita ni. Banyak kali dah dengar cerita ni. Tapi Nabi Ibrahim pula sebagai seorang suami. Tuan-tuan, kita suami ni, tuan-tuan tahu lah. Betul ya? Siapa tak sayang isteri, betul ya? P. Ramlee cakap. Dalam hati ni. Bila mana dapat zuriat, dah lama dah tuan-tuan tunggu zuriat, tiba-tiba dapat zuriat. Subhanallah. Tapi diminta tinggal di padang pasir yang tak ada apa-apa. Apa jiwa kita? Mesti kita rasa kasih, rasa sayang, rasa hibur, rasa sedih. Tapi kenapa Nabi Ibrahim buat? Sebab Allah perintah. Hidup ni kan untuk Allah, bukan untuk isteri, bukan untuk anak-anak. Tapi bila mana hidup untuk Allah, tahulah Allah mengajar kita bagaimana menjaga isteri dan anak-anak. Jangan risau, tuan-tuan. Kita ni kena ingat Allah. Allah ni kalau kita ingat dia akan ingatkan kita kepada segala-galanya. Tapi Allah ni kalau kita lupa dia akan membuat kita lupa segala-galanya, termasuk kita lupa diri kita. Betul, tuan ya? Tuan-tuan pernah lupa diri? Betul ya? Rasa muda lagi kan? Umur 71 rasa 17. Itu yang tak datang masjid lagi tu. Lupa diri. Puan-puan, betul ya? Tak pernah lupa diri. Yang paling bahaya, lupa Allah. Tuan-tuan pernah lupa Allah? Pernah. Bila tuan-tuan lupa Allah? Dalam solat. Bila tuan-tuan lupa Allah dalam solat? Masa sujud. Mana bukti? Bangun-bangun daripada sujud, tanya, rakaat kedua ke ketiga? Tuan-tuan tak malu pada Allah? Allah minta sujud. Berapa saat sujud? Sujud berapa saat, tuan-tuan? Jangan tanya saat. Sujud berapa minit? Jangan tanya. Buat malu aja, mana ada, tuan. Sujud 3 saat. Tuan-tuan sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 saat. Allah minta saya dengan tuan-tuan sujud pada Allah hanya 3 saat. Tuan-tuan tak mampu bertahan untuk ingat Allah. Dalam solat, tuan-tuan bangun-bangun tanya rakaat kedua, ketiga. Lepas solat, doa masuk syurga selama-lama. Tak malu? Di mana hati tuan-tuan dengan Allah? Allah minta hati kita ni 3 saat. 2 kali sujud, 6 saat. 4 rakaat, 1 rakaat 2 kali, 8. 8 kali 3, 24 saat. Sahaja untuk ingat Allah di dalam solat masa sujud pun tak mampu kita nak ingat Allah. Di mana hati saya dengan tuan-tuan kepada Allah? Di mana? Betul, Allah kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kena ingat satu hari. Hidup ni banyak hari. Banyak hari, betul? Bukannya 7 hari itu saja. Ada hari bapa, ada hari ibu, ada hari merdeka, ada hari raya. Ada satu hari. Tuan-tuan kena ingat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Satu hari yang tidak ada manfaat. Malun, harta kamu yang banyak. Wala banun, anak-anak yang ramai.
khususnya anak lelaki, illa malaikat man, orang yang pada hari itu atallah, dia datang jumpa Allah biqalbin, dia bawa seketul hati salim. Salimnya hati yang sejahtera, hati yang sehat, hati yang suci, hati yang bersih. Mana tahu hati kita bersih? Dalam hati kita hanya ada Allah. Itulah hati yang bersih. Maka oleh kerana tuan-tuan sekalian, hati dia hanya ada Allah. Maka bila mana tuan-tuan sekalian tinggalkan di situ, Siti Hajar tanya, wahai Nabi Ibrahim, dia berpegang pada kaki, tuan-tuan sekalian, pegang pada kaki, ialah isteri yang ada anak kecil, nak ditinggalkan oleh suami di padang pasir yang tak ada apa-apa. Bukan 1400 tahun dahulu zaman baginda Nabi, zaman Nabi Ibrahim. Dahulu tuan-tuan, mungkin dengan binatang buah dan segala-galanya. Takut, gerun seorang perempuan bersama dengan anak kecil. Tak ada air, tak ada apa. Dia tanya, wahai Nabi Ibrahim, kamu tinggalkan keadaan kerana perintah Allah? Ya, kerana perintah Allah. Maka dia kata, baiklah, kalau kerana perintah Allah kamu pergilah, Allah tidak akan mensia-siakan saya. Maksudnya apa? Tauhid. Allah, hanya Allah. Tak apa. Kalau suami tak ada, Allah ada. Lepas tu puan-puan jangan buat suami puan-puan sebagai puan-puan pegang suami ini untuk diri puan-puan semata-mata, tak boleh. Suami untuk Allah. Benarkan dia keluar untuk berjuang di jalan Allah. Benarkan dia buat sesuatu untuk Allah dan dia balik kembali kerana Allah. Sama juga kita tuan-tuan, keluar rumah kerana Allah, bukan kerana suami ke isteri kita, bukan kerana anak, kerana Allah. Hidup ni hanya satu saja. Apa makna tauhid? Hanya Allah. Inilah jiwa kita. Jiwa inilah yang sanggup korban segala-galanya. Ya. Sahabat Nabi, tuan-tuan boleh bayang tak? Yang dulu, dia banyak isteri kan? Dia bagi, okey, kat hijrah tu, Ansar, Muhajirin dengan Ansar, bersaudara ni cerita mereka ni. Tuan-tuan boleh bayang tak seorang sahabat sampai satu tahap, sebagai sahabat Ansar, okey, dia kata kamu nak isteri kamu, dia sambut ni, kamu pilih yang mana satu? Bagi isteri kat orang ni tuan-tuan. Nak cakap apa? Hati dia hanya Allah. Tinggalkan. Tapi tuan-tuan, pengorbanan tu apa Allah ganti? Siti Sarah ni, dia korbankan jiwa kewanitaan dia. Dia sanggup bagi kerana Allah ni, cerita-cerita kerana Allah ni tuan-tuan. Jangan salah faham ni. Bukan cerita poligami semata-mata, tidak ni. Cerita tauhid. Cerita menghayati tauhid. Hidup ni hanya untuk Allah. Beri suami kepada seseorang kerana Allah. Maka Allah apa Allah ganti kepada Siti Sarah? Zuriat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul paling ramai lahir melalui dia. Katanya Nabi dan Rasul ni 25 orang tu kan. 2 orang saja daripada orang Arab, daripada keturunan Nabi Ismail. Selebihnya semua daripada Nabi Yaqub alaihissalam, anak kepada Siti Sarah. Maknanya bila mana kita korban jiwa kita untuk Allah, Allah anugerahkan zuriat semuanya. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul daripada Siti Sarah maksud saya. Boleh bayang tak tuan-tuan? Asalnya tak ada zuriat. Asalnya tak mampu mengandung. Tapi bila mana dia bagi, sebab tu kadang-kadang minta ni yang ustaz kita suruh ulang ni. Minta maaf tuan-tuan sekalian, dia bukan nak sakitkan hati sesiapa tak. Ya. Kalau seorang perempuan dengan lelaki kahwin 10 tahun, 20 tahun tak dapat anak, bagilah suami tu kahwin lain. Macam mana? Boleh ustaz, tapi bukan suami saya. Bagilah tuan-tuan. Cerita Nabi Ibrahim dalam Quran ni, cerita untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Bukan untuk umat yang tak ada umat dah selepas ini tuan-tuan. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita. Yalah kalau kahwin 4-5 tahun tu biasa. 3-4 tahun tu kata doktornya biasa. Tapi kalau dah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dah tuan-tuan sekalian. Kesian kat suami tu tak dapat zuriat. Tapi pergi jumpa doktor lah dulu lah. Tak dapat zuriat sebab apa? Mungkin suami tu mandul. Kalau mandul tak buat macam mana tak boleh lah. Tapi kalau suami tu subur, dan kadang-kadang perempuan bukan mandul juga pun. Contoh Siti Sarah ni, ingat tak dapat anak sebab dia mana? Tak, rupanya wallahualam Allah nak uji dia. Kerana hidup ni dengan Allah. Bila mana uji dengan Allah? Allah akan uji. Rupanya dia boleh mengandung juga rupanya. Tapi Allah nak tengok sejauh mana pengorbanan dia. Ni cerita pengorbanan. Bukan tajuk ini semata-mata tidak. Maka Allah ganti kepada dia zuriat yang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang paling ramai zuriat dia. Daripada Siti Hajar ni, yang ditinggalkan di padang pasir ni, tuan-tuan sekalian ya, zuriatnya hebat juga. Kenapa? Daripada sinilah ketua Nabi, ketua Rasul lahir. Kenapa? Sanggup suami tinggal dia. Tak apa, pergilah. Suami pula tuan-tuan diuji macam mana? Ujian apa ni? Ujian tauhid. Ujian hanya untuk Allah. Hidup dan mati hanya untuk Allah. Bukan untuk anak, bukan untuk isteri, bukan untuk sesiapa, bukan untuk suami, bukan untuk harta, bukan untuk sesiapa. Maka tuan-tuan sekalian, ada satu ayat Quran yang tuan-tuan saya ada catat sini. Surah apa? Surah Safat ayat 102 tu. Apabila anak tu dah besar, tinggal tuan-tuan sekalian balik-balik, tengok Nabi Ismail dah besar.
Bila mana dah besar, dia kata apa pada qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku. Ni bahasa seorang ayah. Ayah ni tuan-tuan, dia nak bicara dengan anak dia kena guna bahasa lembut. Jangan kasar. Lembut. Wahai anakku. Tuan-tuan pernah balik-balik rumah, wahai anak kesayanganku? Pernah? Wahai isteriku? Pernah? Tak pernah ya? Balik malam ni tuan-tuan buat lagi. Balik, dia pun tengok kita, wahai isteriku, teh secawan. Contoh. Ya. Maka isteri pula cakap apa? Wahai suamiku, teh saja ataupun nak kuih apa-apa. Wahai ni, ya bunayya, wahai anakku. Ini aku, kata Nabi Ibrahim, telah melihat, fi'il madhi. Ia telah melihat fil manam, dalam mimpi. Anni, bahawa sesungguhnya azbahuka, aku sembelih engkau. Fanzur ma tara, tengok tuan-tuan sekalian, adab seorang ayah. Apa pandangan? Seorang Nabi, seorang Rasul, dapat ilham daripada Allah dalam mimpi, sembelih anak, tanya anak, apa pandangan? Anak yang soleh, kerana anak ini lahir daripada pengorbanan seorang ayah dan ibu. Tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan, kita korbankan sedikit masa untuk datang ni, ke masjid ni. Allah akan lahirkan zuriat kita. Anak-anak dan cucu-cucu soleh dan solehah. Kita korbankan waktu tidur kita untuk bangun malam, walaupun 2 rakaat untuk sujud kepada Allah. Tuan-tuan, yakinlah Allah akan selamatkan zuriat kita dunia dan akhirat. Kita korbankan sedikit harta kita, tuan-tuan, RM680, RM750 untuk sebahagian daging, tuan-tuan sekalian, nak bagi pada orang miskin. Allah akan ganti 1 juta lebih baik daripada apa yang kita korbankan. Ini pengorbanan. Maka nak bagi tahunya ialah lahirnya seorang anak yang lahir daripada sebuah pengorbanan. Nabi Ismail, dia cakap apa? Qala ya abati, wahai ayah kesayanganku. Ya abati, if'al ma tu'mar. Kamu laksanakan apa yang telah diperintahkan. Dia faham ini bukan perintah biasa, perintah Allah. Apa ni? Taat. Orang yang bertauhid, orang yang taat. Orang yang engkar Allah, orang yang tidak ada tauhid dalam diri dia. Kalau tuan-tuan hidup untuk Allah, taatlah pada Allah. Patuh segala-galanya. Maka if'al ma tu'mar. Satajiduni insya-Allah. Engkau akan dapat aku, wahai ayah. Insya-Allah, tapi sandar pada Allah. Sebenarnya bukan aku. Engkau akan dapat aku, insya-Allah, dengan kehendak Allah, bukan kehendak aku. Seluruh ini sandar pada Allah. Tuan-tuan, Allah ni, dia apa Allah ni? Hayyu qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Ataupun Allah ni qiyamuhu bi nafsi. Allah ni berdiri dengan sendiri. Kita ni pula tak akan mungkin mampu berdiri dengan sendiri. Maka seluruh hidup ni mesti disandarkan hanya kepada Allah. Saya tadi contoh pada tuan-tuan ya. Ni tempat lain saya cakap, tapi benda yang sama. Saya dengan tuan-tuan ni melihat. Dengan apa? Mesti orang akan jawab dengan mata. Bukan dengan mata, tuan-tuan. Kita melihat. Dengan penglihatan yang ada pada mata. Ada orang ada mata tapi buta. Kita mendengar bukan dengan telinga. Kita mendengar dengan pendengaran yang Allah beri kepada telinga. Sebab ada orang ada telinga tapi pekak. Tuan-tuan pernah jumpa orang pekak? Minta maaf, bukan kita hina tak? Tuan-tuan pernah jumpa orang pekak? Kita cakap dia tak dengar. Kita bercakap patutlah you tak dengar, you tak ada telinga. Bukan tuan-tuan, dia bukan tak ada telinga, orang pekak ada telinga. Habis kenapa tak dengar? Tak ada pendengaran. Kita bercakap bukan dengan mulut. Kita bercakap dengan percakapan yang Allah beri kepada mulut. Satu hari nanti Allah akan tutup mulut kita. Allah kata apa dalam Quran? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, kami tutup mulut-mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara dengan kami adalah tangan kamu. Oh, tangan boleh bercakap? Ya, di saat diletakkan percakapan. Sebab tu selagi mana mata ada penglihatan, telinga ada pendengaran, mulut ada percakapan, tolong hati-hati bahawa seluruh ini adalah dari Allah. Allah boleh ambil bila-bila masa sahaja. Sebab tu tengok cara bahasa dia dengan Allah, adab dengan Allah. Hidup ni tuan-tuan, kadang-kadang saya dengan tuan-tuan kurang adab dengan Allah. Ya, kita lebih kepada saya. Ni program ni kalau saya tak ada, tak jadi ni. Sudah. Ni majlis korban ni kalau saya tak urus, tak lancar ni. Saya. Tuan-tuan, Fir'aun pernah sebut saya. Iblis pernah sebut saya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tauhid antara yang paling tinggi. Okey ya? Tauhid yang paling tinggi. Apa dia kalimah dia? La ilaha illa ana. Kalimah tauhid ni dia ada apa? La ilaha illallah. La ilaha illahu. La ilaha illa anta.
Yang paling kemuncak ialah la ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Hanya aku saja layak menyebut aku, kata Allah. Selain aku tidak layak menyebut aku. Kerana akulah yang menciptanya, akulah yang mentadbir, akulah yang mengurus. Segala-galanya adalah aku. Maka sesiapa yang ingin menggunakan aku, bahaya dia. Contoh, apa? Iblis. Iblis ni tuan-tuan sekalian, kenapa Allah murka sangat? Kerana dia telah menggunakan aku. Apa mana akal? Apa yang menyebabkan kamu ni terhalang daripada sujud pada Nabi Adam? Dia kata apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Padahal yang tidak ada sesiapa yang lebih baik adalah Allah yang maha baik. Fir'aun lagi dahsyat. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang lebih tinggi. Maka aku ni bahaya menafikan tauhid kepada Allah. Tuan-tuan, tolong jangan kerap guna aku. Aku pandai, betul ya? Betul, tak rasa pandai kadang-kadang. Pandai juga aku ni. Tak rasa? Bijak juga aku ni. Kuat juga aku ni. Pernah rasa? Sebab tu Nabi Ismail ni yang lahir daripada pengorbanan, satajiduni, wahai ayah, engkau akan dapati diriku ni, insya-Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Minas sabirin, menjadi orang-orang yang sabar. Okey, tuan ni apa kesimpulan? Bukan kita nak kata apa, panjang cerita dia. Tapi nak bagi tahunya ialah, salah satu daripada apa yang kita kena lihat, tersurat dan tersirat di sebalik pengorbanan ni, apa dia? Lahirnya keluarga yang soleh dan solehah. Bukan sekadar sembelih lembu tau. Bukan sekadar makan daging korban tak. Bukan sekadar agih-agih korban tak. Pengorbanan sebenarnya ialah untuk melahirkan satu zuriat yang mentauhidkan Allah dan berserah seluruhnya hidup dan matinya kepada Allah. Maka bila mana begitu tuan-tuan sekalian, guru kita cerita, tuan-tuan pun pernah dengar banyak kali dah. Memang betul nak sembelih. Memang betul nak sembelih. Dia asah pisau. Pisau tu tajamnya tahap mana? Kalau letak atas batu, terbelah batu tu tuan-tuan sekalian. Bila mana dia letak di leher anak dia. Tuan-tuan, hari ni, tuan-tuan sanggup tak sembelih anak? La haula wala quwata illa billah. Dan Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, Khalilullah. Khalilullah. Kalau terjemah bahasa bercakap, kawan rapat Allah. Kawan rapat saya tu. Alah, kalau kawan rapat, gunalah kabel sikit kan. Guna kawan tu lah. Wahai Allah, boleh ganti lain tak? Tapi tak. Allah kata AA. Allah kata BB. Allah kata sembelih. Ni jiwa apa ni tuan-tuan? Jiwa tauhid. Kan hidup ni tentang siapa sebenarnya? Hidup ni bukan tentang sesiapa, tuan-tuan. Bukan tentang diri kita. Bukan tentang anak kita. Bukan tentang isteri kita. Bukan tentang suami kita. Dan hidup ni bukan untuk apa? Bukan untuk apa? Bukan untuk harta kita. Bukan. Hidup ni hanya tentang Allah. Kalau tuan-tuan faham, saya ulang lagi sekali tuan-tuan ya. Hidup ni, kalau kita faham hakikat tauhid, hidup ni tentang hanya Allah. Saya tanya tuan-tuan, siapa yang lahirkan kita ke dunia? Allah. Siapa yang hidupkan kita? Allah. Siapa yang akan matikan kita? Allah. Siapa yang akan bangkitkan kembali kita? Allah. Siapa yang beri rezeki pada kita? Allah. Siapa yang sihatkan kita? Allah. Siapa yang sakitkan kita? Allah. Ada jawapan lain? Tidak ada. Kalau saya tanya soalan demi soalan demi soalan demi soalan demi soalan, jawapannya hanyalah Allah sahaja. Maka kalau seluruh jawapan hidup ni adalah Allah, maka hidup ni tentang siapa? Allah. Allah. Hanya dia Tuhan. Selain dia bukan Tuhan. Hanya dia berkuasa, selain dia tidak ada kuasa. Sebab tu kuasa ni diberi. Sesuatu yang diberi pasti akan diambil kembali. Harta itu diberi. Ilmu itu diberi. Tuan-tuan, dunia akhir zaman ni tuan-tuan tengok orang-orang yang apa? Minta maaf saya sebut kalau saya silap. Sombong dengan ilmu. Betul tuan ya? Sombong dengan ilmu. Rasa diri terlalu alim, rasa diri terlalu hebat, rasa diri terlalu mahir. Orang lain semua tak pandai. Dia seorang pandai, Ustaz ya. Tengok dalam YouTube tu, Ustaz. Ni nak kena pula ni. Tuan-tuan, TikTok saya kena pula. Sebab apa? Akhir-akhir ni saya banyak sebut. Sudah-sudahlah buat kerja yang untuk menunjukkan diri hanya diri saja yang betul. Ya. Diri saja yang pandai, diri saja yang bijak. Betul ya? Semua orang salah, tuan-tuan. Dunia semua salah. Doktor ni salah, profesor ni salah, ustaz ni salah, habib ni salah, masyayikh ni salah. Dia seorang aja betul, tuan-tuan sekalian. Dia seorang masuk syurga, semua orang masuk neraka. Ni manusia angkuh atas muka dunia yang tak ada tauhid dalam diri dia. Saya tunjuk contoh pada tuan-tuan. Ilmu yang ada pada kita ni, apa gelar kita hari ni? Doktor, profesor Madya, Profesor Diraja. Ada lagi gelar dia.
Profesor paling tinggi apa, doktor? Profesor Diraja. Kau ada lagi lebih tinggi? Emeritus. Lepas ada lagi tinggi, tak ada lagi. Kalau ulama, alimul allamah, sultanul ulama, apa lagi? Apa lagi? Ha? Oh, sultan. Ni bukan ulama biasa ni, sultanul ulama. Allah kata apa tuan-tuan? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku bagi ilmu pada kamu wahai manusia yang gelar apa ini? Sikit saja ilmu kamu. Ilmu itu diberi. Siapa yang bagi? Allah. Karena siapa yang berilmu? Hanya Allah yang berilmu. Maka Allah beri sedikit ilmu, bukan banyak. Mana bukti sedikit ilmu? Ni nak tanyalah sini kali pertama kan. Tuan-tuan berkelip berapa kali hari ni? Ilmu ni tahu. Salah satu terjemah mudah ilmu ni pengetahuan. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan masih berkelip? Tahu ya? Ke dah tak tahu dah? Saya pun tak tahu saya berkelip ke tak, Ustaz. Tahu berkelip. Berapa kali pagi ni berkelip? Berapa kali? Tak tahu. Ada berapa kali lagi baki berkelip sebelum dia berhenti? Tak tahu. Tuan-tuan hembus nafas, tarik nafas berapa kali hari ni? Tarik nafas berapa kali? Hembus nafas berapa kali? Tak tahu. Ada berapa kali lagi hembus, tak tarik, tak hembus. Tak tahu juga ya? Jantung tuan-tuan masih berdenyut. Puan-puan masih berdenyut jantung. Ada berapa kali lagi denyutan dia sebelum dia berhenti seterusnya selama-lamanya? Tak tahu. Siapa tidur malam ni, dia bangun pagi besok sehat macam biasa, tahu? Tak tahu. Siapa tahu dia hidup hari ni, esok dia hidup juga, tak tahu. Apa-apa yang tuan-tuan tahu? Saya tanya tentang diri tuan-tuan, satu benda pun tak tahu. Lepas tu dakwa diri berilmu. Ini maksudnya syirik tanpa sedar. Syirik khafi, tuan-tuan. Syirik ada dua. Ustaz ni tuduh saya. Syirik ada dua, tolong belajar. Syirik khafi. Diri ni selama mana rasa diri berilmu, kita sedang syirik khafi. Kita tak ada ilmu, tuan-tuan. Tak ada apa. Siapa diri manusia? Pertama, ilmunya sedikit. Yang kedua, siapa manusia? Khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta manusia itu lemah. Lemah kita ni, tuan-tuan. Alah, nak tahu lemah tak lemah, tengoklah lembu seekor nak tumbang berapa orang. Lembu tu tak ada akal, tuan-tuan. Tapi kita nak tumbangkan dia. Berapa di sini apa? 3 ke 5? 10. Lagilah teruk, tuan-tuan. Malu kita lembu tu makan rumput saja. Kita macam-macam makan burgernya, apanya. Patutnya dah lah minum power root lagi. Tongkat adi, power root, apa macam-macam. Kopi apa yang tak minum? Kopi janda. Kopi jantan. Lembu tu makan rumput saja, tapi kuat dia dengan kita. Tak malu kita dengan dia. Inilah Allah nak buktikan apa yang ada pada dirimu, wahai manusia. Khuliqal insanu dha'ifa. Lemah kamu. Dah lah ilmu sedikit, lemah pula. Habis satu lagi, fakir. Allah kata pada surah Fatir, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara. Kamu semua ni adalah fakir-fakir. Apa makna fakir? Yang terlalu banyak berhajat. Kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Kita nak ada tamu ke dunia, berhajat Allah yang cipta kita. Kita nak hidup, Allah yang hidupkan kita. Nak hidup tu pula berhajat kepada roh. Allah yang masukkan roh ke dalam diri kita. Kalau dah ada jasad, ada roh, dah hidup. Belum tentu lagi. Kena ada makan. Allah bagi makan pada kita. Apa? Kalau ada makan, nak kena ada oksigen, ada udara. Nak serup, nak hirup udara. Allah yang cipta udara. Dah ada makan, ada minum, ada udara, ada apa. Nak kahwin pula. Allah yang cipta pasangan untuk kita. Habis apa yang kita ni daripada kita apa? Tak ada apa. Habis yang sombong dengan Allah panggil kita 5 kali satu hari. Tuan-tuan, satu kali pun kita tak sahut. Siapa kita ni? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat jemputan 5 kali satu hari daripada yang teramat mulia tuanku ni, agak-agak tuan-tuan pergi tak? Pergi 5 ke pergi sekali? Jadi Tuan Agung panggil kita ni, ada orang Pahang ni. Faham kan? Berjalan oleh kerana Agung orang Pahang kan. Tapi Agung tu Agung Malaysia. Tapi nak bagi tahunya, kalau Agung jemput tuan-tuan 5 kali satu hari, tuan-tuan pergi sekali ke pergi 2? Ke pergi 5? 5 kali. Betul ya? Memang confirm dah tuan-tuan. Sama dah saya pun kalau kena panggil. Tapi kita tak tahu dah bila nak panggil kan. Nak tahu nak dapat apa. Ini bukan Agung, yang Maha Agung. Panggil tuan-tuan, seru tuan-tuan 5 kali satu hari. Satu waktu pun kita tak jawab. Sombong kita dengan Allah. Tapi tuan-tuan okeylah, saya nak bagi tahu yang tak pernah jawab tuan-tuan sekalian. Tapi ada, ya Allah, aku sibuk ya Allah. Sekali aja aku dapat datang. Betul? Inilah tuan-tuan sekalian hakikat kehidupan berkorban. Jadi saya ni paling ringkas lah tuan, saya tak tahu dia sebenarnya ceramah ni yang paling ringkas tu paling susah ya doktor. Kita nak rangkum semua.
Kalau tuan tambah 1 jam lagi boleh. Ni bawa kita ni nak tak baca lagi kitab ni. Ni mukaddimah ni tuan-tuan. Ni kitab ni, kitab menjiwai tauhid. Ni kitab dia. Khatam kita ni memang tuan-tuan sekalian insya-Allah menjadi seorang yang muwahhidin, orang yang benar-benar bertauhid pada Allah. Apa makna tauhid? Serah seluruhnya, hidup dan mati ni untuk Allah. Terakhir saya sebut pada tuan-tuan begini. Ada seorang ulama tuan-tuan sekalian ya, menyebut kepada kita, kalau kita ni balik jumpa Allah, kita berniat nak jumpa Allah, nak bawa apa? Orang berilmu dia kata nak bawa ilmu. Mesti dia nak bawa ilmu. Orang yang berharta nak bawa harta. Sebab dia banyak berderma. Bawa pahala derma. Orang beribadah dia nak bawa ibadah kepada Allah. Maka kata ulama, orang-orang ini ni kalau dia bawa harta, Allah akan hisap habis-habis. Kalau dia bawa ibadah, Allah akan hitung pahala ibadah dia berapa banyak sangat. Tuan-tuan, ibadah kita akhir zaman ni la haula wala quwata illa billah. Saya minta izin sikit ya. Ni panjang sangat ni, tak boleh juga ni. 1 minit lagi tuan-tuan ya. Saya duduk di Hadramaut Yaman dulu tuan-tuan. Khatam Quran seminggu sekali. Bukan saya lah, orang situ. Duduk di khatam Quran seminggu sekali. Apa lagi? Qiyamul Lail tiap-tiap malam pukul 3 pagi duduk dalam saf. Bukan bangun pukul 3 pagi duduk dalam saf. Duha pasti 8. Orang perempuan di sana dikatakan 1 rakaat dia baca 1 juzu. 8 rakaat 8 juzu tiap-tiap hari. Sehingga kita berfikir begini tuan-tuan, kalau syurga tu tempat dia terhad, dah habis lama dah tuan-tuan. Tak dapat saya dengan tuan-tuan. Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia ada anak Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, rahimahullahu ta'ala. Orang tanya dia, wahai Abdullah, ayah kamu buat apa malam-malam? Dia kata, ayahku solat malam-malam. Berapa rakaat dia solat? Malam-malam, tiap-tiap malam dia solat 200 rakaat. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia hafal 1.2 juta hadis. Macam mana saya dengan tuan-tuan? Jadi kalau nak bawa apa, tak mampu kita nak bawa amalan. Sebab tu, kita belajar tauhid ni apa? Kita balik kepada Allah dengan Allah. Dengan menyerahkan seluruh hidup dan mati kita, sehat dan sakit kita, susah dan senang kita, seluruhnya serah pada Allah. Itu menjiwai tauhid. Bagaimana nak sampai ke tahap itu? Kita korbankan segala-galanya, diri kita, masa kita, susah kita, senang kita, hidup kita, sakit kita hanya untuk Allah. Inilah pengorbanan yang sebenarnya nak digambarkan dalam kehidupan saya dengan tuan-tuan, ialah seorang insan yang Allah gambarkan seluruhnya menyerahkan dirinya, keluarganya, anaknya, nak disembelih pun dia sanggup sembelih, nak ditinggalkan dia sanggup tinggalkan. Ialah Nabi Ibrahim. Apa dia tu? Tauhid kepada Allah. Itulah tuan-tuan sekalian, serangkai saya pun tak tersusun sangat saya bagi tahu pada tuan-tuan. Saya rasa cukuplah setakat tu dahulu. Ya, kalau nak sambung, kita sambung secara ilmiah perbahasan kitab bahawa hidup ni hanya untuk Allah, tuan-tuan sekalian. Dan Rasulullah lagi hebat. Penutup yang terakhir. 2 kali penutup dah ni, tuan-tuan. 2 kali penutup. Rasulullah ni lagi hebat. Apa kehebatan tauhid Rasulullah? Maka ulama kata kemuncak yang paling tinggi tauhid adalah diam. Sebab tu Rasulullah diberi maqam yang paling tinggi sebab Rasulullah banyak diam dengan Allah. Apa sahaja yang Allah takdirkan untuknya, dia diam. Termasuklah dia tak pernah minta untuk bertemu Allah. Nabi Musa minta nak tengok Allah. Nabi ni diam. Dia akhir sekali Allah angkat maqam sebagai kekasih Allah. Kemuncak tauhid, diam. Allah bagi sakit, diam. Allah bagi sehat pun, diam. Apa makna diam, tuan-tuan? Redha. Bukan makna diam tak cakap apa-apa. Alhamdulillah pun tak cakap. Subhanallah pun tak ada. Tidak. Diam tu adalah menerima seluruhnya bagi Allah. Allah nak buat apa? Buatlah. Allah nak suruh apa? Suruhlah. Allah nak takdirkan apa? Takdirlah. Tu saya dulu masa di Yaman, dia ada satu alunan. Ni nan terakhir ni. Ya, alunan. Dia kata apa? Kun ma'allahi tarallaha ma'ak. Watrukil kulla wa hadhir tama'ak. La ilaha illallah, Allah, Allah. Wassala ala maulai Rasulillah. Kun ma'allah, hiduplah dengan kehendak Allah. Atau dalam bahasa terjemah literal, kun ma'allah ni, hiduplah dengan Allah.
Tapi kalau terjemah, kun ma'allah, kun ma'a iradatillah. Hidup ni seluruhnya dengan kehendak Allah. Tarallahi ma'ak, kamu akan lihat Allah dengan kamu selama-lamanya. Bagaimana? Watrukil kulla, engkau tinggalkan segala-galanya. Itu tinggal anak, tinggal isteri, tinggal. Tinggal tu apa maksud? Jangan letak dalam hati. Nanti orang tanya, Ustaz, kalau saya buang isteri saya daripada hati saya nak letak kat mana? Letak kat rumah lah. Ni nak pergi pasar, letak kat pasar. Habis kalau saya buang suami saya daripada hati saya nak letak mana? Letak kat masjid. Jangan letak dalam hati. Wallahualam, setakat itulah tuan-tuan. Terima kasih lagi sekali pada Al-Fadhil Ustaz Aznil, Dr. Ghazali dan seluruh jawatankuasa yang sudi untuk jemput saya buat kali pertama di sini, tuan-tuan sekalian. Minta maaf. Ya, kali pertama ni dia mungkin terlalu umum sangat. Mungkin kalau ada kesempatan yang akan datang lah, tuan-tuan, kalau ada, kalau tak ada pun tak ada masalah. Tapi nak bagi tahu ni, kita bicara lain lah. Tajuk yang lebih khusus dalam kita mengenal Allah, mentauhidkan Allah dan hidup seluruhnya menjiwai ketauhidan kepada Allah dan menghayati seluruh pengorbanan dunia dan akhirat kita untuk Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.